nampak tak screen? Nampak. Nampak Izan. Nampak Izan. Okay, nampak Okay. Hari ni kita nak ulang balik tajuk redox. So, kita akan start balik daripada awal lah tajuk redox ni supaya kita dapat faham lah. Okay. First, kita tengok dekat dia punya maksud lah. What is the meaning of redox reaction? Okay. Okay, maksud dia, redox reaction is a chemical reaction where oxidation and reduction occur simultaneously. Maksudnya, oxidation and reduction tu mesti berlaku serentak kan? Berlaku serentak, okay? Sekarang ni kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan oxidation and reduction. Okay, first dari segi gain and loss of oxygen. Okay, dari segi oxidation reaction take place when a reactant gains oxygen, dengan reduction reaction takes place when a reactant loses oxygen. Okay. So, ni tahu sebab ini simple je yang awal-awal ni. Kalau kita tengok dekat dalam equation, yang kita dapat tengok macam equation ni kan kita dapat tengok kan magnesium campur dengan carbon dioxide. Lepas tu nanti yang satu tu jadi apa ni, magnesium oxide dengan carbon. So kita dapat tengok yang carbon dioxide hilang oksigen. Lepas tu magnesium receive oksigen. So magnesium ni mengalami oxidation, manakala carbon dioxide mengalami reduction. Okay. Reduction. Tapi ingat tau, kalau dia mengalami oxidation, yang lagi satu kan mengalami reduction. So yang oxidation ni kita panggil reducing agent. Yang reduction ni kita panggil oxidizing agent. Okay. Kalau tak ada lagi kan? Faham kan? Faham Izan. Okay. Yang awal simple je. Lepas tu kita pergi kat loss of hydrogen. Ni pun lebih kurang macam tadi je. Kalau kita tengok dari equation tu macam ini, hydrogen sulfide jumpa dengan chlorine. Chlorine, lepas tu nanti dapat sulfur dengan hydrogen chloride. Hydrochloric acid. Hydrogen chloride. Kalau kita tengok kat sini sama lah macam tadi. Yang ni the loss of hydrogen, oxidation, reduction, gain of hydrogen. Maksudnya yang ni hydrogen sulfide mengalami oxidation, which is dia ialah reducing agent, dengan reduction ialah oxidizing agent. Sebab apa? Dia mereducekan Cl ni. Yang ni pula tu, dia oxidizekan hydrogen sulfide. Okay, tak ada masalah lagi kan? Okay. So next, kita pergi dekat oxidation and reduction in terms of electron transfer. So yang ni oxidation dia akan hilang elektron, tapi reduction pula akan dapat elektron. So kalau kita tengok contoh kat sini, macam dia kasih yang ni dia kasih magnesium dengan oksigen lah. Oksigen. Nanti dapat ni kita dapat tengok yang magnesium donate, yang oksigen receive. Lepas tu kalau kita orang dekat eksperimen ni, dia melibatkan dengan iron 2 sulfate dengan acidified potassium manganate. Ingat, kalau dekat chemistry ni, sebab kita punya tajuk ni tak lari tau. Sebab yang ni kan iron 2. Kalau dia iron 2, dia akan jadi, selalunya dia akan jadi iron 3. Iron 3 pula jadi iron 2. Dia jaranglah jadi macam iron je, iron 4 dia tak adalah macam tu. So, kalau kita tengok kat sini, kan dia jadi iron dah, iron 2 plus. So dia akan jadi iron 3 plus. So maksudnya dia akan donate satu dia punya elektron. Sebab dia nak jadi 3 plus. Dia nak jadi positif. So dia akan donatekan satu elektron dia. So yang ni akan receive elektron. So bila yang ni donate elektron, Fe2 plus warna dia green. Lepas tu nanti dia akan tukar jadi warna dia jadi brown. Tapi yang manganate iron ni dia akan jadi daripada purple jadi colorless lepas dapat elektron daripada ni. Okay, faham Tak ada lagi soalan Izan, Izan. Ya. Macam mana nak letak E tu E?
E. Ingat. Okay. Mana nak tak E ni Yang ni Okay, ingat. Kalau dia donate kan dia tolak kan. Maksudnya kan mula kan dia patutnya ada kat depan ni kan. Sebab dia donate. Patutnya FE2 plus tolak E. Tapi dekat dalam equation kita tak nak ada negatif. So ingat, kalau donate je, auto dia pergi belah kanan. Kalau receive dia kat kiri. So macam ni kita nampak tengok, kan elektron kat belah kanan kan? Elektron belah kanan. So maksudnya dia donate. Sebab kalau patutnya Fe2 plus tolak E minus. Tapi sebab kita nak jadikan dia positif, kita pindahkan dia ke kanan. Maksudnya Fe2 plus sama dengan Fe3 plus tapi tambah E minus. Tengok yang ni pula, yang ni sebab dia receive jadi di sebelah kiri. So itu je konsep dia. Kalau nak faham macam mana nak tahu siapa yang donate, siapa yang tu based on equation. Okay, faham Faham Izan, thank you. Okay. Okay. Okay, yang ni memang susah sikit kalau kita nak hafal pun sebab panjang kan. Tapi saya ada cara tapi tak tahulah berkesan ke tak. First, ingat yang first je. Contohnya kan, MnO4 kan. Kan nampak O ni kan ada 4. Ingat, produk-produk yang panjang ni mesti ada air. So, bila ada O kat sini, O4 kat sini, bila jadi air kat belakang, air kan H2O. Air H2O. Sebab dia ada O kat depan. O ni 4 kat depan. So, maksudnya dia akan ada 4 dekat H2O ni. So, bila 4 darab 2 daripada H2O ni, kita akan dapat 8. So, nanti tinggal ingat elektron ni dengan yang Mn2 plus ni je. Sebab yang ni kalau nak buat pun nanti kita boleh derive sendiri. Sebab macam kita boleh tahu, oh ni O4. Kalau nak simbangkan 4H2O. So, dia jadi 4. Depan ni 8. Okay. Tentulah macam yang acidified sekali pun. So, ni contoh-contoh oxidizing agent. Ni pula contoh reducing agent. Okay. Tak masalah lagi. Lepas tu dari segi oxidation and reduction in terms of change in oxidation number. Okay, oxidation reaction take place when the oxidation number of an element increase. Kalau reduction pula, oxidation number dia pula decrease. Okay, macam ni. Kita tengok yang ni, yang carbon ni oxidation dia tambah. Tapi oksigen ni oxidation number dia berkurang. So maksudnya kita tahu yang oksigen ni mengalami reduction sebab oxidation number dia kurang. Carbon pula mengalami oxidation sebab oxidation number dia increase. Ingat kalau yang oxidizing agent dengan reducing agent, dia bertentangan je daripada dia punya proses ni. So kalau ni oxidation, maksudnya dia reducing agent. Kalau yang ni reduction, so ini oxidizing agent. Okay. Ni berapa peraturan dia lah cara nak kira oxidation number. The first one is the oxidation number for all element is 0. Maksudnya kalau dia basic je, maksudnya kalau dia memang tak ada apa-apa ion kat atas ni, tak ada apa-apa charge kat atas ni, memang dia oxidation number dia asal dia kosong. Contohnya sodium, carbon, helium, oxygen, chlorine. Dia tak ada apa-apa charge kat atas ni, so oxidation number dia semua kosong. So, second pula, the oxidation number for a monoatomic ion is equal to the charge of the ion. Kalau sebelah ni kan dia dah, sebab dia kan tunggal kan, dia satu je, tak ada apa-apa charge kat atas ni. Tapi yang sebelah ni, sebab kalau dia ada charge macam Cu2+, oxidation number dia 2+. Yang ni pula plus 1, Br minus 1. Lepas tu, selain tu lah, aluminium plus 3. Okay. Number 3 pula, the oxidation number of the element in its compound for group 1, group 2 and group 13 is the periodic table of 1, 2, 3 respectively. Yang ni pun kita sebenarnya kalau kita nak hafal apa tu unsur-unsur dekat periodic table pun sebenarnya kita boleh guna cara ni juga sebenarnya. Contoh macam group 1 kita ingat semua oxidation number dia 1 kan. Sebab dekat atas, charge atas dia tambah 1. Yang ni pun sodium sama sebab dia group 1 charge kat atas dia 1. Kalau ikut based on periodic table. So yang ni banyak based on periodic table, so ingatlah ada yang basic-basic ni kita boleh ingat. Macam sodium ni kita tahu di grup 1, lithium grup 1, aluminium 3. Lepas tu the sum of oxidation number is 0.
for compound. Jadi kalau kita tambah semua jadi kosong sebab dia stable. Satu compound tu. Okay. Lepas ni the sum of oxidation number element polyatomic ion is equal to the charge of the ion. Yang ni pula kalau apa tu? Dia punya total ni tiba-tiba ada ion kat atas ni. So total dia bukan zero tapi total dia bukan zero tapi dia ada nilai dia. Ikut ion yang kat atas tu. Ikut charge of the ion. Okay, and number 6. The reaction number of hydrogen in compound is normally +1 except in methyl hydride. So macam HCl ni nilai dia +1. Yang ni -1 sebab sodium ni metal. Type of metal. Nombor 7, the oxidation number of oxygen in a compound is normally -2 except in peroxide. Okay, yang ni pun sama macam tadi. Kita ingat yang apa tu oksigen -2, tapi kalau hydrogen peroxide dia terkecuali dapat -1. And nombor 8 yang lastly, the oxidation number of the elements in group 17 is in a compound is normally -1. So tadi lah apa tu fluorine -1, chlorine -1, bromine +5. Okay. Faham tak ada soalan lagi kan? Ni kalau apa tu contoh masa tu ada handout yang cikgu pernah kasih. Kalau nak kuatkan lagi, nak fahamkan lagi, tengoklah ini macam ni kita nak cari CR berapa kan. Maksudnya kita tahu yang ni tu negatif tu. Lepas tu ada 4, nanti kita dapat nilai CR. Maksudnya kena buat banyak latihan lah kalau nak ingat-ingat yang basic punya oxidation number. Kalau nak kira untuk equation. Okay. Next, yang ni pun sama. The oxidation number of and naming of compound according to the IUPAC nomenclature. So macam tadi sebab ion dekat tengah-tengah tu dia ada banyak oxidation number. Contohnya Fe2+, Fe3+. So kita pakai namanya ni lah. Ini pun basic dia. Ini pun kita boleh faham juga. Dia ikut dia punya ion kat atas tu charge. Ini pula, okay, conversion of ion 2, ion Fe2+ dengan ion 3 ion Fe3+ and vice versa. Tadi saya cakap kan ion 2 dengan ion 3 ni dia saling kait tau. Kalau ion 2 dia akan jadi ion 3 jadi ion 2. So yang ni dia pakai guna yang tadi lah. Kalau kita nak jadikan ion 2 ke ion 3, maksudnya dia kena donate satu elektron dia. So bila dia nak kena donate satu elektron dia, maksudnya dia kena cari yang boleh terima dia punya elektron. Macam bromine, dia boleh terima elektron dia sebab bromine ni reducing agent. So ion ni dia akan donate elektron dekat bromine, lepas tu nanti bromine dapat. Ini pula sebalik je daripada tadi, ion 3 pakai zinc untuk dapatkan ion 2. Ada soalan ke? Faham kan? Okay. Inilah the oxidation number of ion increase from +2 to +3. Yang ni pula from +3 to +2. Displacement of reaction from its solution. Ni pun macam tadi je, dia ikut apa tu electrochemical series ni, dia ikut dia punya kedudukan. Mana yang boleh jadi kuat oxidizing agent dengan jadi lagi kuat reducing agent. So dia ikut kedudukan dia, mana lagi kuat atau mana lagi tu, so dia yang akan jadi reducing agent or oxidizing agent. Kalau lagi tinggi dia punya nilai ni, lagi tinggi dia punya peluang jadi reducing agent lagi tinggi. Tapi kalau berkurang, oxidizing agent lagi tinggi. Okay. Tak soalan lagi kan? Faham tak? Laju. Faham, Izan.
Okay. Yang ni kita skip boleh tak? Sebab kita orang pun tak belajar lagi. Kalau Alpha tak belajar lagi yang ni, kita orang skip yang ni. Not mistaken. So, kita pergi ke standard electrode potential. So, electrode potential is the potential difference produced when an equilibrium is established between metal M and the aqueous solution containing metal M ion in a half cell. Okay, maksud dia ni panjang sikit. So, ingatlah, pas nanti kita terangkan balik. Ingat, yang ni pun kena hafal juga. Dia punya standard condition, which is concentration dekat 1 mol. Sebab kita nak dapatkan yang, apa tu, nilai dia yang betul. Nilai bila dia nak jadi reducing dengan oxidizing tu kita nak dapatkan nilai dia. So, kenalah satu ada standard. Maksudnya semua kena tetap. So, yang ni gas pressure pula dekat 1 atm. Suhu dia 25 Celsius, 298 Kelvin. Lepas tu platinum. Macam kita dapat tengok kat sini, ada acid, ada hydrogen ion dan platinum. So, bila kita tengok kat sini, kita dapat tahu yang standard hydrogen electrode potential is 0.00. So, kita jadikan hydrogen ni macam penanda aras kita punya untuk standard electrode potential lah. So, next, yang ni standard electrode potential value. Salt bridge. Antara zinc dengan hydrogen. Kita dapat tengok yang kat sini, yang zinc donate elektron sebab dia ada kat belah kanan. Dia donate elektron. Tapi hydrogen ion dapat elektron. Dia receive elektron. So, standard electrode potential for zinc negatif. Sebab apa dia negatif? Sebab dia lagi tinggi reducing agent dia. Dia reduce hydrogen ni. Faham Dia reduce maksudnya dia kasih elektron dekat hydrogen, which is reduction. So, ni oxidizing agent and reducing agent based on the value of standard electrode potential. Ni ikut susunan dia, oxidizing agent tambah elektron sama dengan reducing agent. So, kita boleh tengoklah nilai-nilai dia ni. Yang ni semua atas hydrogen, reducing agent increase. Yang ni pula oxidizing agent decrease. So, silver ion, stronger oxidizing agent. Magnesium pula is more negative, so stronger reducing agent. So, kita tengok kedudukan dia dekat dalam ni. Mana yang more negatif dan mana yang more positif. Macam yang ni tengok ni, less negative, more positive or less negative. Bila dia more positif dengan less negatif, maksudnya dia oxidizing agent. Maksudnya dia ada kebarangkalian untuk accept electron dengan easier to undergo reduction and a stronger oxidizing agent. Tapi yang ni pula more negative or less positive standard, dia lagi senang mengalami oxidation and a stronger reducing agent. Maksudnya dia akan reducing agent, maksudnya dia akan ambil elektron. So macam ni antara copper wire dengan silver nitrate, AgNO3. AgNO3, kalau kita tengok satu ni plus 0.34 volt inode dia, yang ni pula 0.8. So copper is more negative or less positive than inode of silver ni kan. So copper is stronger reducing agent compared to silver. Sebab apa? Sebab dia punya inode ni more negative. So dia reducing agent. Bila dia jadi reducing agent, dia akan mengalami oxidation. Sebab dia reducing agent, so dia akan mengalami oxidation. So dia akan releasekan elektron dia to form Cu2+. Sebab Ag pula more positive.
So dia akan mengalami reduction sebab dia merupakan oxidizing agent. Sebab nilai dia lagi positif daripada copper. So dia ada tendensi yang lagi tinggi untuk receive electron. So dia akan mengalami reduction. So ni dia punya equation. Okay. Yang ni pula copper wire dengan magnesium nitrate. The standard electron. Yang ni pula magnesium negative 2.38. Manakala copper pula inert dia 0.34. The inert value of copper is more positive than inert of magnesium. So copper is a weaker reducing agent than magnesium, but dia more positive. Jadi tendensi untuk release elektron ni nak tu pun tak dapat nak berjadi sebab dia punya tendensi tu rendah. So dia tak ada apa-apa jadilah, dia tak ada apa-apa reaction. Magnesium pun sama sebab dia lagi negatif daripada copper. So weaker oxidizing agent. So magnesium ni tak dapat nak receive elektron daripada copper ni untuk form magnesium. So tak ada apa-apa jadi. So sebab dua-dua weak reducing agent and oxidizing agent, so tak ada apa-apa displacement berlaku. Okay, ini dah habis. So voltaic cell, simple chemical cell. Okay. Two different metal plates are dipped into an electrolyte and connected with connecting wires. Dia juga dikenali sebagai galvanic cell, voltaic cell. Dia punya ni convert chemical energy to electrical energy. A redox reaction occurs in the cell that causes flow of electron. Kalau kita tengok dekat sini, ada magnesium ribbon dengan copper plate. So magnesium ni akan donate elektron. Kanan ni, dia donate elektron ke copper plate. So copper plate akan terima elektron. So dia mengalami apa ni? Dia donate, so dia lose. So maksudnya dia mengalami oxidation. Dan dia pula mengalami reduction sebab dia receive electron from magnesium. Kita tengok dekat Daniell cell. Daniell cell ni hanya akan melibatkan zinc electrode dengan copper dan dia akan guna salt bridge or porous pot. Ingat tahu, apa function salt bridge dengan porous pot ni? Dia nak allow the movement of ion. Bukan elektron Kalau elektron dia orang kena lalu wire ni. Wire pergi leg satu. Ni pun wire pergi leg satu. So ini fungsi wire ni. Tapi salt bridge dengan porous pot ni dia nak membenarkan ion lalu antara dua solution ni. So Daniell cell dia akan melibatkan zinc dengan copper. Lepas tu lagi satu nama larutan dia orang pun mesti ada nama dia. Contohnya ni zinc electrode. Nama ni zinc sulfate dia punya larutan ni. Ni copper electrode. Nama dia pun copper 2 sulfate. So bila zinc ni donate elektron, so dia akan mengalami oxidation. Dan ini pula akan mengalami reduction. So bila dia mengalami tu, dia akan jadi macam ni tau. Daripada zinc, dia akan jadi zinc 2 plus. Bila dia dah jadi zinc 2 plus, sebab dia kan ion, dia bersifat ion, lepas tu nanti dia akan masuk dekat dalam solution ni. Solution ni dia akan masuk kat solution ni, lepas tu dia akan pergi ke sebelah. Nanti saya beritahu sebab apa. Dia akan pergi ke sebelah. Copper pula, sebab yang ni kan dia dah elektron kan pergi ke sini. So dekat dalam cecair ni kita ada cecair apa? Kita ada ion apa? Kita ada Cu2 plus dengan SO4 2 minus. So Cu2 plus ni akan attracted dekat electrode yang ni. Sebab apa? Sebab elektron datang, lepas tu dia pergi ke electrode ni. So dia sekarang ni bercharge negatif. Tapi yang ni dia akan pecahkan jadi Cu apa tu? Dia akan jadi Cu ya Allah. Cu2 plus kan? Buruk ni. Cu2 plus. So dia positif. Yang ni elektron ni negatif. So dia akan accumulate dekat elektron ni. So sulfate ni akan pergi ke sebelah. Zinc pula pergi ke sebelah.
So apa sebab nak seimbangkan? And zinc ni pula akan makin menipis. Sebab apa? Sebab zinc ni sebab dia kan jadi ion. Dia dah jadi ion dia sekarang. Sebab dia dah donate elektron dia. So daripada zinc ni dia akan jadi zinc 2 plus. Sebab tu lah dia akan jadi ion. Lepas tu nanti dia akan pindah ke sebelah untuk seimbangkan balik. Sebab yang ni nanti tak seimbang sebab nanti jadi sebelah jadi negatif sangat, sebelah jadi positif. So dia nak seimbangkan positif pergi sini, yang SO4 2 minus ni pergi sebelah. Faham Korang faham tak? Ada soalan? Faham je. Faham Okay. Sorry lah kalau laju sangat. Kalau laju nanti cakap je lah. Lepas ni kira nak tulis cell notation. Anode, negative terminal. Lepas ni cathode, positive terminal. Electrolyte, electrode. Ini pula cara nak kira dia. Cathode, tolak, anode. Okay, so dah bahagian last ni, electrolytic cell. So electrolyte and substance that conduct electricity in either the molten state or aqueous state solution undergo chemical changes. Non-electrolyte are substances that cannot conduct electricity in all states. So electrolyte ni boleh alihkan elektrik, non-electrolyte tak boleh alihkan elektrik lah. So ni contoh-contoh dia, contoh non-electrolyte ialah covalent compound sebab dia exist as molecule. Dia exist as molecule. So dia tak boleh, no free moving ion, so dia tak boleh alihkan elektrik. Electrolyte pula kita boleh tengok dekat sini ada ionic compound dengan acid and alkali. Ionic compound yang solid kita tahu dia tak boleh conduct electricity. Molten and aqueous solution ni boleh conduct electricity sebab ada presence of free moving ion. Sama dengan yang acid and alkali, glacial acid or alkali yang tak ada air, memang tak ada air langsung, tak boleh, no free moving ion, so dia tak boleh conduct electricity sebab tak ada air tu. Sebab dia tak ada tempat dia orang nak ionize. Lepas tu yang ni presence of water, dia boleh ada free moving ion, so dia boleh conduct electricity. So kalau kita tengok kat sini, yang ni, first kita, kalau kita dapat tengok satu macam ni, satu liter macam ni, first kita kena buat ialah kita tengok dia punya bateri ni. Yang panjang ni, maksudnya dia anode. Yang pendek, cathode. Okay, faham? So, anode kat sini dia akan jadi positif, cathode jadi negatif. Ini dia macam terbalik sikit. So, bila anode ni jadi negatif, so mana? Ini. Bila anode ni jadi negatif, dia akan tarik, salah. Anode jadi positif, dia akan tarik yang negatif pergi kat dia. Cathode pula akan tarik yang positif pergi kat dia. So, cara nak senang nak ingat, cat, kucing, so dia akan tarik benda yang positif kat dia. Itulah cara saya ingat lah. Anode pula dia akan tarik benda-benda negatif. So, ingat macam tu je. Dia akan tarik yang positif cathode, yang negatif anode. So, benda yang kita kena ingat apa? Dia punya bateri ni. Yang panjang dia pergi ke anode, yang pendek pergi ke cathode. So, yang pentingnya kita tengok yang panjang pendek dan kita tentukan mana anode, mana cathode. Sebab kita nak tahu mana yang akan berlakunya oxidation dengan mana berlakunya reduction. So, kalau kita tengok dekat sini, ni kat anode, so berlaku kat apa kat sini? So, dia akan berlaku oxidation. So, dia akan hilang elektron. Yang ni pula akan receive elektron. So, macam ni tadi, sebab dia molten. So, dekat dalam molten, ni akan ada Pb 2 plus dengan Br minus je. Sebab dia molten, dia tak ada melibatkan water. So, ion yang ada dekat dalam ni hanya Pb2 plus dengan Br minus. So, kalau kita tengok kat sini kan Pb Br
2. So kat dalam tu ada bromide ion dengan lead 2 ion. Sebab dia jadi molten. Bila ada molten, dia akan jadi ion. So, sebab tadi Br ni tertarik dekat yang negatif, so dia akan donate dia punya elektron. Donate elektron dia, Pb pula receive elektron dia. So, bila dia dah receive elektron, dia orang akan berkumpul tau dekat dekat elektrod ni. Br akan berkumpul kat sini, cathode akan berkumpul kat sini. Yang Pb dengan Br ni, dia akan duduk kat sini, Pb duduk dekat cathode. So, bila dah berkumpul, bila macam ni, sebab dia orang kumpul tadi, yang Pb berkumpul, lepas tu dia dapat elektron, lepas tu dia jadi Pb lah, dia jadi lead, salah. So, gray solid is formed. Yang ni pula sebab dia hilang elektron, so dia jadi bromine gas. So, bromine gas is released. So, sebab dia donate, yang ni receive, dia akan bertukar. Dia akan accumulate dekat elektrod ni. Yang factor that affect the electrolysis, korang dah belajar belum? Ha? Korang dah belajar belum yang factor that affect the electrolysis ni? Sebab takut nanti kalau ajar tapi korang tak belajar lagi. Dah ke belum? Sekarang belum. Belum Okay, kalau macam tu tak apa, kita pergi ke latihan. Tengok latihan sikit-sikit je. Tengoklah. Contoh latihan. Ni contoh yang electrolysis tadi, contoh electrolysis. So sebab kat dalam ni kan copper to sulfate. So sebab dia copper to sulfate solution. So ion yang ada kat dalam ni ada Cu2+, SO42-, H+ dengan OH-. H+ dengan OH- ni datang daripada water. So ni antara yang ada dekat dalam ni lah. So before kita buat soalan ni, kita kena determine dulu mana yang anode, mana cathode. So ingat yang pendek cathode, yang panjang anode. Lepas tu nak tahu apa gas ni, kita kena tahu apa yang berkumpul kat sini. Tak sure korang dah belajar belum ini, sorry lah kalau tak belajar. Sebab macam ni, yang kalau ikut buku teks, yang solution, kan tadi kan yang negatif akan pergi dekat anode, yang positif akan pergi dekat cathode. So macam yang ni, yang negatif semua akan pergi dekat anode, dekat bahagian sini. Yang negatif semua akan pergi dekat bahagian negatif pergi dekat bahagian anode. Cathode semua positif pergi. So Cu2+, H+ pergi dekat cathode. Yang minus pergi dekat anode. So diorang bergerak ikut masing-masing punya tempat. Cu2+ dengan H+ kumpul dekat sini, dekat cathode. SO42- dengan OH- pula berkumpul dekat anode. So bila diorang kumpul, dia akan tengok siapa yang akan donate, siapa yang akan receive. Yang ni dia akan melibatkan inert tu lah, standard electoral potential tu. Siapa yang, kalau yang anode, siapa lagi negatif, dia yang akan donate elektron. Tapi bahagian cathode pula, siapa yang lagi positif, dia yang akan receive elektron. Kalau yang macam ini, yang tadi berkumpul dekat anode kan, yang negatif, OH- dengan SO42-. So, kalau kita bandingkan SO42- dengan OH- ni, OH- ni lagi negatif. So, OH- yang akan donate elektron. Lepas tu yang akan receive ni C2+. Sekejap. Yang akan receive Cu2+ sebab dia lagi positif. So, yang akan donate OH-, yang akan receive Cu2+.
So, bila dia dah donate, OH ni akan ada half equation, lepas nanti akan form oksigen. So, sebab itulah ada oksigen dekat atas ni. So, dia sebenarnya dia ikut yang akan berkumpul dekat bahagian anode and cathode ni, dia ikut dia punya charge dia, positif or negatif. Cathode akan tarik positif, anode akan tarik negatif. Lepas tu, contoh-contoh lagi. Ini contoh macam Daniel cell yang dekat voltaic cell tadi. Yang ni pula dia depend dekat siapa yang akan donate, siapa yang akan receive. Yang ni pula, yang ni kena ikut je siapa yang lagi negatif, siapa yang lagi positif. Macam yang ni zinc lagi negatif, so dia akan donate lah. Sebab apa? Sebab dia punya kemungkinan edit radiation dia lagi tinggi, so dia akan donate. So bila dia donate, bahagian yang donate tu akan jadi anode, bahagian yang receive akan jadi cathode. Ini cara nak kira dia. Masa kira tadi tu, inert cell sama dengan inert cathode, tolak inert anode. So dapat nilai voltage dia kat sini. Okay, ini contoh soalan objektif. Which of the following occur during reduction reaction? So kita tahu reduction ni dia akan tengok salah satu gain of oxygen ni, oxidation. Loss of hydrogen, oxidation. Increase in oxidation number pun oxidation. So jawapan dia C, gains electron ialah reduction. So yang ni pula, apakah nombor pengoksidaan, what is the oxidation number of nitrogen in NH4Cl? So kita tahu yang H4 ni apa? H4 plus 1. Plus 1 darab 4. Plus 1 darab 4 dapat positif 4. Lepas tu tolak 1 dapat positif 3. Bila dia jadi compound macam ni, dia sama dengan kosong tau. So kita pindah ke sebelah, so N tu sama dengan negatif 3. So yang ni bersama following through balance chemical equation below. Hydrogen sulfide undergo oxidation by losing hydrogen. Kita tengok kalau nak buat yang objective question ni, kita kena tengok sesuatu tu baru kita boleh pilih mana yang betul lah. Yang ni macam ini kita tahulah hydrogen sulfide undergo oxidation. Sebab apa? Sebab dia hilang hydrogen. So maksudnya dia mengalami oxidation. So yang ni betul. Yang ni pun nanti check lah juga kalau nak pastikan betul-betul pilihan jawapan itu nanti. Yang ni pula, which of the following is a redox reaction? So yang first ni, kenapa dia bukan? Sebab kalau kita tengok, dia acid campur dengan alkali. So bila acid campur alkali ni, maksudnya dia neutralization. Dia bukannya redox reaction, tapi dia neutralization. Yang ni pun lebih kurang kot salt. Dia asal salt, tapi dia bukan redox reaction. Yang ni pula sebab K ni lagi powerful. So, ya. Ada soalan tak setakat ni? Korang ni faham tak? Okay, kita tengok contoh lagi. Following ionic equation show the reaction between bromine water and iron 2 sulfate solution. 2Fe2 plus tambah Br2 sama dengan 2Fe3 plus tambah 2Br minus. So kalau kita tengok kat sini, Fe2 plus. Dia donate satu elektron jadi Fe3 plus. So apa yang kita nak tengok kat sini? Bromine.
Bawah ni tengok ni, dia BR. Dia tak ada apa-apa. So dia bentuk asal, dia bentuk tunggal. So sama dengan kosong. Nilai asal dia kosong, semua kosong, dia pun kosong. Lepas tu kita tengok yang second punya, dia BR minus. Jadi BR minus, so depan ingat kalau kita nak kira oxidation number, depan tak akan mempengaruhi dia punya oxidation number. Yang akan mempengaruhi oxidation number dia cuma yang bawah. Kalau nilai dia nilai bawah tu yang akan mempengaruhi, bukannya atas tu. Mol tu tak mempengaruhi apa-apa kalau nak kira oxidation number. So, jawapan dia 0 to -1. Oh, ni macam contoh yang tadi, persamaan setengah bagi penurunan tahap equation for the reduction of acidified potassium dichromate. Solution is shown as follows. So, dia kasih equation Cr2O7 2 minus. So, lagi panjang lah. Lepas tu dia suruh cari nilai X, Y dengan Z. Kalau guna cara tadi, O7 maksudnya dia akan hasilkan H2O. Maksudnya dia akan ada 7 oksigen. So, Z ni 7. Sebab kita nak ada 7 oksigen sebab nak kasih seimbang. So, nilai Z 7. Lepas tu, bila 7 ni darab dengan 2 daripada H ni, kita akan dapat 14. So, nilai X is 14. And yang Y ni, sebab dah tinggal jawapan ni, jawapan dia 6. Ni contohnya voltaic cell, copper electrode dengan magnesium electrode. So, dia kata which is the following statements are true. Copper acts as and the anode, magnesium acts as the cathode. So, salah sebab yang akan donate electron is magnesium. So, magnesium yang akan jadi anode, copper akan jadi cathode. Magnesium electrode become thinner. Maintain betul. Shiny grey solid is deposited on the copper electrode. Betul. Terus tak salah. Blue copper to sulfate solution turns lighter blue. So, kalau kita nak tahu mananya betul, so jawapan dia 2 dengan 4. So, magnesium electrode become thinner. Kenapa dia makin thinner? Sebab Mg ni dia pindah ke sebelah. Sebab dia donate, sebab dia dah donate elektron. Mg ni dah donate elektron. So, dia jadi ion. So, dia akan masuk ke dalam cecair ni. Lepas tu dia akan pergi ke sebelah. Deposited kat sini. Faham tak? Ada soalan? Faham Izal. Ini contoh confirmatory test untuk Fe3+ dengan Fe2+. Ada kat dalam handout juga kalau nak tengok. Tengoklah boleh pakai now, sodium hydroxide, ammonia solution for both potassium hexacyanurate. So, nanti ingatlah dia punya result tu. So, tu je kot. Kalau tak ada soalan, dah tak apa-apa dah. Tak ada soalan. Tak ada soalan kan? So, faham tak total tajuk ni sampai yang tadi belajar? Faham Izal. So, mungkin tu je kot. Mungkin tu je kot. Sebab dah tak ada apa-apa dah. Soalan pun dah tunjuk contoh-contoh soalan. Contoh-contoh soalan untuk objektif dengan subjektif.
Ni contoh, ni pun advance sikit tu. Belajar lagi ni. Ni contoh voltage cell. FE, FeSO4, Fe2 plus tukar jadi Fe3 plus. Dia je kot. Tak soalan.